kehidupan kita supaya sentiasa dalam keadaan untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi kita ingin memulakan majlis kita dengan kita melihat satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Jadi ayat ini Allah menggambarkan kepada kita berkenaan dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada hari Isra Mi'raj. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam, lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, iaitu perjalanan daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul alim. Mana telah diberkati akan masjid tersebut, sekelilingnya. Kami berkati sekelilingnya untuk kami memperlihatkan kepada sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi alhamdulillah, ayat ini sebenarnya menggambarkan tentang satu peristiwa Isra dan Mi'raj yang bersempena dengan Rajab 27 setengah-setengah 28. Menggambarkan bahawa kita sedang berada di dalam satu bulan. Pada zaman Nabi dulu berlakulah peristiwa Isra Mi'raj. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan salah satu dari peristiwa yang penting. Peristiwa yang penting untuk kita sama-sama mengambil perhatian. Selain daripada peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka peristiwa ini adalah peristiwa yang amat penting untuk kita sama-sama ambil pelajaran. Digambarkan dalam sirah, dalam sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, peristiwa ini adalah merupakan satu peristiwa di mana pada masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan kesedihan yang disebut sebagai tahun-tahun yang sedih, di mana bapa saudara yang meninggal dunia, di mana Khadijah isterinya meninggal dunia, dan begitu juga di mana pada masa itu ketika beliau cuba melaksanakan baginda cuba melaksanakan dakwah di Mekah. Pada masa itu dakwah di Mekah ditolak. Orang tolak dia, tak mau terima. Pergi mana pun ada gangguan. Kemudian baginda pun salah-salah pergi ke Taif dengan hajat untuk nak berdakwah di sana. Dan tiba-tiba di Taif pun kita melihat dalam sejarah itu baginda salah juga dihina, dicela, dihalau. Maknanya dakwahnya tidak diterima pada masa itu. Jadi tahun-tahun penuh dengan kesedihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tahun-tahun kesedihan itulah Allah SWT mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, iaitu sampai peringkat baginda dibawa menuju ke Sidratul Muntaha, tempat di mana baginda SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita ingin melihat sedikit sebanyak tentang pengajaran ibrah daripada peristiwa tersebut. Dan dalam ayat ini secara khusus Allah Subhanahu Wa Taala telah menggambarkan tentang dua tempat yang penting daripada perjalanan tersebut, iaitu yang pertama sekali ialah Mekah, Kaabah Mekah. Yang kedua ialah
Masjid Al-Aqsa. Dan di sinilah kita lihat, kalau kita mendengar dan mungkin sebahagian daripada kuliah-kuliah ustaz-ustaz menyatakan, kenapa tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam terus dibawa menuju ke langit yang ketujuh, terus ke Sidratul Muntaha? Kenapa tidak ke sana daripada Mekah terus naik? Mudah bagi Allah nak melakukan tersebut. Tetapi sebaliknya Allah Taala memperjalankan Rasul SAW daripada Mekah menuju ke Palestin, menuju ke Masjid Al-Aqsa. Dan daripada Masjid Al-Aqsa itu pula barulah naik ke langit, di Isra, di Mi'rajkan ke langit. Dan di sinilah digambarkan kepada kita bagaimana bukan saja Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Palestin, Baitul Maqdis itu sebagai tempat persinggahan Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, tetapi Allah rakamkan secara khusus dalam satu surah yang dikhaskan namanya Al-Isra. Surah itu namanya surah Al-Isra. Dan dalam surah itu ayat yang pertama tadi, dan Allah menggambarkan tentang Masjid Al-Aqsa. Jadi inilah para ulama menghurai dengan huraian-huraian yang pelbagai, antaranya menggambarkan bahawa andainya Rasulullah SAW dimi'rajkan ke langit, dinaikkan ke langit tanpa dia singgah ke Masjid Al-Aqsa, maka sudah tentulah susah bagi umat yang ada pada hari ini untuk nak memahami sejauh mana kelebihan ataupun sejauh mana kepentingan untuk kita melihat Masjid Al-Aqsa. Dan sudah tentu kita tidak akan mengambil perhatian kepada Masjid Al-Aqsa ini, kerana dia tidak ada apa-apa signifikan. Dan tadi Allah SWT sengaja dengan maha bijaksana yang ada pada Allah SWT itu, yang sifatnya yang maha bijaksana, dia telah menunjukkan kepada kita pengajaran bagaimana pentingnya untuk kita memerhatikan peristiwa Isra Mi'raj ini. Yang mana peristiwa Isra Mi'raj ini bukan hanya membawa satu perintah untuk kita semua solat sampai ke 5 waktu sehari semalam. Kita juga diperintahkan untuk melihat Masjidil Aqsa. Dan peristiwa ini adalah merupakan peristiwa yang paling indah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah kehilangan isterinya, pak saudaranya Abu Talib, kehilangan bapa saudaranya, kehilangan isterinya, kemudian dakwah tidak diterima. Jadi ini merupakan satu rawatan di mana baginda Nabi SAW bertemu dengan semua para rasul, semua para anbiya di Baitul Maqdis. Digambarkan dalam kisah itu. Saya rasa mungkin kisah ini semua dah dapat faham lah. Cumanya mungkin kita ingin melihat di sini daripada pengajaran tadi bagaimana kepentingan Masjid Al-Aqsa dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan dalam huraian para ulama, para mufassirin, menggambarkan kepada kita setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang daripada kita kata perjalanan Isra Mi'raj itu, salah satu perkara yang menjadi tumpuan baginda ialah untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, untuk menjadikan Masjid Al-Aqsa itu tempat kepada umat Islam. Ini digambarkan sebagai kiblat yang pertama. Dan disitulah kita melihat bagaimana setiap strategi dan perancangan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah ke arah untuk membina kekuatan pembebasan Masjid Al-Aqsa. Dan dalam kisah-kisah baginda sebenarnya banyak kita kata hadis-hadis yang menunjukkan Nabi menyatakan kepada sahabat bahawa Masjid Al-Aqsa adalah satu tempat yang penting, yang amat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, malahan lebih mulia daripada kita yang ada di sini. Jadi inilah merupakan satu simbol pengabdian seluruh Rasul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bertemu dengan baginda di ketika peristiwa Isra Mi'raj itu. Maka bagi kita yang mengaku cinta kepada Nabi, maka hendaklah kita
mengikut apa yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit tenat, sedang sakit yang kuat, dan ketika sakit itu salah seorang sahabatnya Sa'ad bin Aus radhiyallahu anhu telah melihat baginda yang dah tak larat nak solat diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam dan sebagainya. Maka dia pun bertanya satu soalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ftulina bil baqa' biman tasahulana ya Rasulullah." Maka digambarkan oleh sahabat tadi, "Ya Rasulullah, jika engkau telah meninggalkan kami ataupun jika engkau telah tinggalkan kami, maka apakah engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah?" Jadi sahabat ni amat peka sehingga dia bertanya dengan Rasul, "Ya Rasulullah, kalaulah engkau dah tinggalkan kami, maka apakah wasiatmu? Apakah perintahmu?" Apakah perintahmu? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bil baitil muqaddas." Alaika bil baitil muqaddas. Hendaklah kamu pergilah kamu ataupun bersama-samalah kamu dengan Baitul Maqdis. Jadi Nabi menggambarkan ketika nak wafat, apakah perintah yang kau akan beri kepada kami ya Rasulullah sekiranya engkau telah meninggalkan kami. Maka Nabi gambarkan alaika bi baitil muqaddas. Dan di sinilah digambarkan kepada kita bagaimana Baitul Maqdis itu disebut secara langsung. Jadi Nabi tak sebut Mekah, Nabi tak sebut Madinah, Nabi tak sebut pergilah kamu ke Mekah. Mekah tu 100,000 kali ganda pahala contohnya. Ataupun kamu tinggal di sini di Madinah, hidupkan Madinah ini 1000 kali ganda daripada masjid yang lain. Tetapi baginda menyebut Masjid Al-Aqsa. Baginda hanya menyebut Masjid Al-Aqsa kepada sahabat-sahabatnya, menunjukkan bagaimana kedudukan Baitul Maqdis ini lebih mulia. Adakah lebih mulia daripada Baitul Haram dan Nabawi ini? Jadi sebenarnya kita sebut bagaimana yang berasal ganjaran tadi, Masjid Al-Aqsa, Masjid Haram di Mekah lebih besar 100,000, Masjid Nabi 1000 dan Masjid Al-Aqsa ni 500 kali ganda kan. Dan satu ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bertanya, "Ayyuhumal afdal, salatu fi masjidika am salatu fi Masjid Al-Aqsa?" Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang lebih afdal, sembahyang di masjid Nabi ataupun sembahyang di Masjid Al-Aqsa? Maka Nabi menggambarkan bahawa solat di Masjid Nabi 4 kali ganda. Tapi Masjid Al-Aqsa itu sebaik-baik tempat solat. Jadi Masjid Nabi ganjarannya tinggi sembahyang, tetapi sebaik-baik tempat solat ialah digambarkan Al-Aqsa. Kemudian Nabi gambarkan siapa yang ada tanah yang jaraknya kurang lebih 2 meter daripada Masjid Baitul Maqdis itu, dan melihat Baitul Maqdis itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya Nabi seolah perintah sahabat pergi ke Masjid Al-Aqsa. Dan kita lihatlah banyak juga hadis-hadis Nabi yang menggambarkan tentang besarnya solat dan ribat ataupun perjuangan untuk berada di Masjid Al-Aqsa. Dan sebab itulah kita lihat bagaimana hari ini Masjid Al-Aqsa ini sedang berada dalam keadaan yang ditahan oleh rejim Zionis. Jadi ini disebut Masjid Al-Aqsa ialah tempat untuk berjuang. Dalam satu hadis yang lain, saya nak sebut kat sini, bersempena dengan Isra' Mi'raj ini, Nabi menggambarkan apabila ditanya oleh Sayyidah Maimunah, seorang sahabat yang dia kata, Baitul Maqdis itu adalah negeri padang mahsyar dan negeri kiamat. Pergilah kamu ke Baitul Maqdis dan solatlah kamu ke sana, kerana salah satu kali solat di Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa sama seperti 1000 kali solat di masjid yang lain. Maka Sayyidah Maimunah berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana jika aku tidak boleh pergi ke sana? Apakah yang harus aku buat ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kirimkan minyak yang digunakan untuk menerangi lampu-lampu di Baitul Maqdis. Siapa yang melakukannya, samalah seperti dia mendatanginya." Dalam riwayat yang lain, samalah seperti dia solat di dalamnya.
Jadi kita sebenarnya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat pergi kan, tengok Masjid Al-Aqsa. Walaupun Masjid Al-Aqsa ni kita kata jauh daripada Mekah, jauh daripada Madinah, tapi Nabi suruh pergi 1000 lebih kilometer. Dan kita lihat bagaimana banyak perkara-perkara yang digambarkan Nabi suruh pergi. Kalau tak dapat pergi, kirimkan minyak. Dan kemudian kita disuruh untuk solat di sana. Kita diperintahkan untuk solat di sana. Malahan Nabi gambar dalam hadis ini 1000 kali ganda. Tapi kerana hari ini Israel dah menguasai Masjid Al-Aqsa ini, maka kita tak dapat pergi, kirimkanlah bantuan minyak contohnya tadi, untuk menghidupkan lampu-lampu di sana. Dan di sini kita lihat bahawa Nabi menggambarkan jangan sampai lampu-lampu itu terpadam. Baik, berkaitan dengan akhir zaman ini, bagaimana kaitan akhir zaman kita kata Baitul Maqdis ini? Maka Nabi menggambarkan satu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud. Apa kata Rasul SAW? Kepesatan ataupun pembukaan Baitul Maqdis adalah tanda keruntuhan Madinah. Keruntuhan Madinah adalah tanda berlakunya perang besar. Perang besar adalah tanda berlakunya pembukaan kota Konstantinopel. Dan pembukaan Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Jadi kita melihat di sini bagaimana Nabi menggambarkan dalam hadis ini bahawa Baitul Maqdis ini akan menjadi satu ketika nanti pesat dibangunkan dengan bangunan-bangunan dengan kita kata pertumbuhan-pertumbuhan yang mana akibat daripada pembangunan itu salah satu yang tandanya ialah keruntuhan Madinah. Madinah akan tertinggal, terkebelakang ataupun runtuh. Dan di sini juga lah digambarkan bagaimana perang besar akan berlaku, dan perang besar itu akan menyebabkan terbukanya kota Konstantinopel ataupun Istanbul, dan kemudian akhirnya akan keluarlah Dajjal. Jadi daripada hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana salah satu tanda yang digambarkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW itu ialah berkenaan dengan kebangkitan akhir zaman itu, dengan kita nampak jatuhnya kita kata runtuhnya Madinah. Dan perkara ini kita telah melihat bagaimana salah satu daripada huraian para ulama menggambarkan kepada kita bahawa maksud runtuh Madinah tu dah runtuh dah. Banyak bangunan-bangunan diruntuhkan, diganti dengan hotel-hotel dan sebagainya, yang kita nampak banyak benda-benda yang tidak ada dulu. Sekarang ni dah dibina, diruntuhkan bangunan-bangunan yang ada, bangunan asal dan sebagainya. Jadi di sini kita lihat keruntuhan itu juga bermaksud kekacauan yang berlaku di sekitar Baitul Maqdis. Kekacauan kita tengok negara-negara yang ada di sekitarnya, di sekitar Palestin, Turki, Iraq, Jordan, Lebanon, Iran, Syria, Mesir, berhadapan dengan kekacauan demi kekacauan, sehingga mereka sibuk dengan konflik-konflik yang ada, menyebabkan memudahkan Zionis untuk menguasai Al-Aqsa. Jadi untuk melihat ini, kita lihat tuan-tuan dan puan, sebenarnya apabila kita melihat Isra Mi'raj, yang pertama sekali ialah kita ingin menggambarkan dalam hati kita bahawa sesungguhnya bila sebut Isra Mi'raj itu adalah satu yang perlukan kepada penumpuan, fokus. Dan fokusnya itu, salah satu dari fokusnya selain daripada solat 5 waktu yang diturunkan pada waktu Isra Mi'raj itu ialah perjuangan jihad. Jadi kita lihat sini bagaimana keadaan inilah yang akan berlaku di akhir-akhir zaman, di mana Baitul Maqdis akan dinaikkan semula sebagai kita kata ibu kota kepada negara Islam pada satu masa nanti, insya-Allah. Saya nak sama-sama cuba melihat kepada satu perkara yang berlaku kepada Salahuddin Al-Ayyubi yang telah pun bersama-sama dengan tenteranya bermati-matian mempertahankan Baitul Maqdis ketika dikuasai oleh tentera salib. Walaupun Salahuddin Al-Ayyubi ini rahimahullah, dia bukanlah seorang Arab, dia bukan orang Palestin, tapi dia merupakan orang Kurdish yang datang daripada utara Iraq, sempadan kepada Turki. Jadi kita lihat kenapa beliau betul-betul mengerahkan seluruh tenaganya itu
mempersiapkan tentera, menyatukan umat pada masa itu dalam rangka untuk nak mempertahankan, membebaskan Baitul Maqdis tadi. Maka salah satu daripada perkara yang dilihat di dalam sirah, dalam sejarah Salahuddin Al-Ayyubi ini ialah kerana satu kesedaran, satu perasaan dalam hati ini yang cukup tinggi, iaitu dia ingin mempertahankan kota yang telah menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam gembira, iaitu ketika Nabi bertemu dengan para anbiya, para rasul seluruhnya di Baitul Maqdis. Jadi di bumi suci itulah yang juga merupakan kiblat yang pertama kepada umat Islam itu telah dicengkam oleh musuh pada masa itu, tentera salib. Sekarang ni adalah Israel, Yahudi. Jadi kita lihat beliau telah meletakkan di dalam hatinya untuk mempertahankan apa yang dimiliki oleh umat Islam, dan dia menjadikan sebagai salah satu daripada sebab dia hidup. Hidup kerana nak membebaskan Baitul Maqdis. Sehingga dalam salah satu wasiatnya dia telah menerangkan, dia telah menulis wasiat, kata bahawa apabila aku mati nanti, pakaian aku yang penuh dengan debu yang telah digunakan untuk membebaskan Baitul Maqdis tadi, maka kalau aku mati, katanya tanam dengan jenazah aku sekali, supaya pakaian itu akan menjadi saksi bahawa aku telah menghabiskan segala tenaga fikiran aku untuk mengetuai tentera mempertahankan Baitul Maqdis daripada penjajah Kristian. Dan Allah izin beliau telah berjaya, membebaskan Baitul Maqdis. Sebab itulah musuh-musuh Islam tahu dan kenal akan Salahuddin Al-Ayyubi ini, sehingga kan pada tahun 1917 setelah Palestin ataupun Baitul Maqdis itu diisytiharkan sebagai tanah air kepada orang-orang Yahudi, 1917 perjanjian deklarasi Balfour, dan pada 11 Disember 1917 itu General Allenby ini adalah general yang mengetuai ekspedisi ke Palestin untuk memastikan Palestin ini duduk di bawah Britain tadi, mereka mengiktiraf Yahudi. Dia telah pergi ke kubur Salahuddin Al-Ayyubi di sana, dan dia telah pijak kubur Salahuddin. Dia pijak Allenby telah mengetahui tentera salib berjaya masuk kepada Baitul Maqdis. Dia pergi ke kubur Salahuddin, maka dia pun pijak di atas kubur Salahuddin. Maka dia berkata, sekarang aku dah datang semula ke sini. Kata General Allenby, menunjukkan mereka ni amat benci dengan Salahuddin Al-Ayyubi yang telah membebaskan Masjid Al-Aqsa daripada orang-orang Kristian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah, bila kita menyebut tentang Baitul Maqdis ini, maka itu adalah merupakan bumi perjuangan. Ya, sebab itulah seluruh rasul-rasul, seluruh nabi-nabi dihimpunkan pada malam Isra Mi'raj itu, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak menunjukkan bahawa sebenarnya apa yang berlaku itu adalah merupakan tempat dan titik pada perjuangan. Sebab itulah disebut sebagai bumi yang disucikan, Al-Ardhul Muqaddas, bumi yang disucikan, bumi yang dibersihkan, bumi yang penuh dengan barakah. Barakahnya apa? Maknanya barakah di situ ialah siapa-siapa yang berusaha untuk mempertahankan Baitul Maqdis, maka dia akan mendapat barakah perjuangan. Jadi tak sama kita berjuang membantu orang lain, membantu tempat lain, berbanding dengan kita membantu membebaskan Masjid Al-Aqsa. Maka membebaskan Masjid Al-Aqsa ini yang Allah SWT gambarkan sampai 6 kali. Allah SWT menyebut dalam Al-Quran tentang Masjid Al-Aqsa ini, bagaimana Allah menggambar pentingnya kepada kita untuk melihat perkara yang berkaitan dengan pembebasan. Jadi sebab itu memperjuangkan Baitul Maqdis merupakan salah satu agenda umat di akhir zaman. Akhir zaman wajib kita faham bahawa kita ingin berjaya, ingin bersama dengan Al-Mahdiyin, bersama dengan mereka yang mendapat hidayah Allah. Maka orang yang ingin bersama dengan hidayah Allah tadi mestilah meletakkan dalam hatinya, dalam pemikirannya
bahawa membebaskan Baitul Maqdis itu merupakan salah satu daripada prioriti dalam kehidupannya. Jadi hari ini kita lihat bagaimana musuh Islam memang merancang untuk menguasai Baitul Maqdis. Kita tengok kalau tengok apabila mereka telah menulis satu buku yang telah ditulis oleh Theodor Herzl pada tahun 1896. Kita tengok ini, tengok perancangan mereka. 1896 Theodor Herzl telah menulis satu buku, dia disebut namanya adalah The Jewish State, negara Yahudi. Jadi daripada 1896 itu, bila dia sebut tentang the Jewish State itu, nak menegakkan Yahudi, negara Yahudi yang mana di belakangnya itu adalah Dajjal. Maka pada tahun 1897 mereka telah buat satu conference di Basel, Switzerland, di mana di conference itu mereka telah menubuhkan satu gerakan Zionis antarabangsa alamiah. Jadi 1897 tu kita lihat mereka telah merancang 50 tahun, 100 tahun, 50 tahun, 100 tahun untuk menguasai sepenuhnya Baitul Maqdis. Kalau kita tengok 1897, 50 tahun 1947. Apa berlaku 1947? 1947 berlakulah di mana selepas Perang Dunia Kedua, United Nations, PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, telah meluluskan satu resolusi 181. Cukup 50 tahun daripada 1897 1947 maka kita kata telah diberikan Palestin kepada orang-orang Yahudi. Maka tahun 1948 selepas itu mereka pun menubuhkan negara Israel, negara haram Israel. Jadi kita tengok mereka merancang. Begitu juga kita melihat contohnya perancangan 19 selepas itu 50 tahun lepas tu 50 tahun selepas itu setelah mereka menawan mengambil Israel, mengambil Palestin, maka 50 tahun selepas itu kita gambarkan berlaku pada tahun 1967 mereka telah menawan Baitul Maqdis secara keseluruhan. Jadi 1967 itu kalau kita ingat peperangan Arab dengan Israel, peperangan 6 hari. Jadi peperangan 6 hari itu dia telah menawan Baitul Maqdis secara resmi sebenarnya tahun 1967. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan, Iblis tahu, Dajjal tahu, nak menguasai dunia mesti menguasai tempat yang Allah bagi barakah. Allah bagi barakah, Allah bagi kebaikan yang bertambah-tambah. Sebab itulah mereka mahu mengambil Baitul Maqdis. Kerana Baitul Maqdis ini adalah bumi yang penuh dengan barakah. Jadi dia pun tahu barakah ni. Dia pun ambil. Sebab tu dia merancang untuk menguasai dunia, kata dia, maka kita kena menguasai Baitul Maqdis. Sebab itulah ketika peristiwa Isra Mi'raj lagi, Nabi dah memerintahkan sahabat-sahabat pergi ke Masjidil Aqsa, pergi ke sana. Kalau kamu tak boleh pergi, hantar minyak supaya lampu-lampunya tidak mati, hidup. Maknanya Nabi menggambarkan itulah tempat yang perlu menjadi fokus. Nabi tak suruh fokus Madinah. Nabi tak kata duduklah kat sini dekat-dekat, kita bina masyarakat Islam, negara Islam, kita berkembang. Nabi tak suruh sahabat duduk kat Madinah. Walaupun bumi Madinah ni bumi yang indah, yang cantik, yang penuh dengan kebaikan. Nabi tak suruh sahabat duduk di Mekah. Malahan Nabi SAW pun tak pergi Mekah, walaupun Mekah itu tempat lahir dia. Tapi Nabi perintah sahabat pergi ke Baitul Maqdis. Kenapa? Kerana ketika itu Baitul Maqdis dikuasai oleh orang Nasara, orang-orang Kristian. Maka Nabi sebenarnya memerintahkan dibebaskan. Sebab itulah ketika Nabi dakwah, Nabi berjuang dengan sahabat-sahabat sampai peringkat membina negara Islam di Madinah, kemudian tak sempat, Nabi wafat, diganti oleh Usama, Abu Bakar. Dan Abu Bakar pula pada masa itu dia tidak menahan Usama yang nak pergi ke arah jadi meneruskan peperangan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar pula radhiyallahu anhu tak sempat nak tengok Masjidil Aqsa sebab dia melawan dengan golongan yang
kita kata murtad, keluar daripada Islam, golongan yang murtad. Jadi lawan, akhirnya tak lama dia meninggal dunia. Selepas itu digantikan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar antara arahannya setelah negara Islam pada masa agak stabil, golongannya murtad telah dikalahkan, golongan munafik telah disuppress, akhirnya dia telah mula berkembang. Maka antara arahannya ialah pergi ke Syam untuk bebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan ketika zaman Umar lah Masjid Al-Aqsa dapat tawan oleh orang Islam ataupun dapat dibebaskan. Jadi kita lihat bagaimana Masjid Al-Aqsa itu merupakan satu perkara yang penting. Tetapi pada hari ini kita nampak dia telah dikuasai oleh Israel, Yahudi. Dan ini juga salah satu dari perancangan yang dibuat oleh iblis. Kerana iblis tahu siapa yang pegang Masjid Al-Aqsa itu, maka dia akan pegang dunia. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, kalau kita nak tahu bagaimana kondisi umat Islam seluruh dunia, kita tengoklah bagaimana kondisi umat Islam di Masjid Al-Aqsa. Kalau kondisi di Masjid Al-Aqsa, umat Islam kuat, umat Islam memimpin, umat Islam hidup dalam bahagia dan sempurna, maka begitulah umat Islam di seluruh dunia. Kalau umat Islam di Palestin, di Masjid Al-Aqsa, dalam keadaan yang susah, ditindas, dihalau daripada tanah, ditangkap, dizalimi, dibunuh, maka begitulah keadaan umat Islam di seluruh dunia. Inilah yang digambarkan bagaimana ulama-ulama kita mengkaji, melihat. Sebab itulah bumi Al-Aqsa itu adalah merupakan bumi perjuangan. Dan inilah yang digambarkan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebab itu kita tengok tuan-tuan, mereka terus merancang untuk menguasai Masjid Al-Aqsa itu, terus merancang sehinggalah kita lihat mereka menguasai satu demi satu. Kalau kita tengok tahun-tahun yang ada ini memang banyak sangat, kita kata perjanjian demi perjanjian. Jadi selepas daripada peristiwa 1947, United Nations memberikan Palestin kepada orang Yahudi untuk sebagai negara dia, maka tertubuhlah negaranya pada tahun 1948 itu. Maka pada masa itu setiap kali kita nampak orang Islam melawan, perang kalah. Jadi pada tahun 1948 itu digambarkan sebagai tahun Nakbah, ataupun hari-hari dihalau umat Islam, Nakbah. Dan selepas peristiwa umat Islam tidak mempertahankan Baitul Maqdis, lari, kemudian sebagainya, diam, ikut saja jajah, maka Allah memerintahkan ataupun Allah menunjukkan kepada kita, bila kita tinggalkan perjuangan, maka lepas itulah disebut hari-hari yang bersifat Naqsah, hari Naqsah. Naqsah apa? Kekalahan demi kekalahan demi kekalahan. Jadi selepas umat Islam tidak mempertahankan Masjid Al-Aqsa, dapat kepada Israel, menubuhkan negara haram Israel 1948, maka bila bertembung kalah. Yang paling besar sekali pada tahun 1967, gabungan daripada orang negara-negara Arab, negara Arab bergabung untuk nak membebaskan Al-Aqsa. Kita tengok banyak negara-negara Arab yang bergabung, Egypt, Syria, Jordan, Iraq, Lebanon, Algeria, Kuwait, Libya, Morocco, Pakistan, Sudan, Tunisia, banyak, kita hampir semua negara-negara Arab ini bersatu nak kalahkan Baitul Maqdis pada tahun 1967. Dan Israel yang pada ketika itu hanya mempunyai kurang lebih 50,000 pasukan, 50,000 pasukan. Dan kemudian dia lebih kurang 300 buah jet, 800 tank, berbandingan orang-orang Arab ni ada 957 jet. Banyak. Orang Arab banyak jet kan. Dia punya askar saja Egypt saja ada 240,000. Syria, Jordan dan Iraq ada 307,000. Dia ada 2,504 tank, 2,504 tank. Kan? Israel ada 800 tank saja. Nak kira kekuatannya orang Arab kuat.
dengan tenteranya, tenaganya, yang kita individunya, dengan jet pejuangnya lebih lagi daripada Israel. Kan? Lebanon ada 2 jet pejuang. 240,000 deployed askar-askar bergerak serentak untuk kepung Israel pada ketika itu, baru nak berbuat negara dia. Maka Allah izin dalam masa 6 hari kalah orang Islam. Orang Islam kalah. Walaupun orang Islam ramai pada masa tu, lebih ramai daripada orang-orang Israel, lebih ramai daripada orang Yahudi. Bergabung pula tu tentera Mesir, Syria, Jordan, Iraq, Lebanon, Kuwait, Algeria, Libya, Morocco, Pakistan pun ada, Sudan pun ada, Tunisia, semua bergabung, kalah dengan Israel. Kenapa kalah? Ini satu pengajaran kita nak sama-sama. Digambarkan para ulama kita, naksah hari-hari kekalahan. 6 hari kalah dengan Israel. Dalam masa 6 hari kalah. Tewas, angkat tangan, yang dibunuh, yang diseksa, yang ditangkap orang Islam kita, kerana orang Islam tidak berjuang kerana Allah, berjuang kerana bangsa Arab. Satu. Yang kedua, mereka yang telah meninggalkan jihad yang sebenar. Apabila Palestin dirampas daripada orang Palestin dirampas oleh Yahudi, Israel, mereka buat negara dia sendiri, negara haram dia, maka orang Islam tak ada yang tolong. Semua diam aja. Orang Palestin, saya ingat lagi ada seorang ustaz ni, dia kata dia biasa pergi Palestin sebelum peristiwa negara Israel ni, 1947, 1946. Seorang ustaz ni lah dah meninggal dia. Dia kata di sana, dia kata dia pergi Masjid Aqsa, pergi mana-mana. Dia kata orang Islam yang sembahyang kan, kebanyakan masjid 2 orang aja. Seorang imam, seorang bilal. Kadang-kadang tak semayang, masjid tak semayang, tak ada orang semayang. Maknanya kita lihat bagaimana jauhnya umat Islam daripada Islam itu sendiri, yang menyebabkan kekalahan dan kehinaan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam meninggalkan jihad perjuangan, meninggalkan sembahyang, meninggalkan yang majoritinya lah, maka Allah Taala menumbuhkan perasaan pengecut, takut kepada mereka. Jadi ini yang berlaku pada peringkat awal ketika Israel masuk. Bukan sebab Israel kuat sangat, bukan sebab dia dikuasai oleh ataupun ditolong oleh Britain, Amerika, bukan. Tapi kerana umat Islam lemah, jauh daripada Islam yang sebenar. Sembahyang pun 2 orang, 3 orang saja. Pada masa itu di masjid-masjid di Palestin. Ini digambarkan oleh seorang ustaz yang saya jumpa. Dia memang belajar di Mesir dan dia banyak belajar di Palestin pada masa itu. Dan di sinilah kita gambarkan bagaimana setelah itu sampai sekarang kita masih tidak boleh nak benar-benar menguasai. Sebab itulah kita tengok di akhir zaman ini bagaimana cukup 100 tahun, 1917, 2017. Kalau 1917 deklarasi Balfour, iaitu Britain memberikan kepada orang Yahudi tanah air, status tanah air kepada orang Yahudi di Palestin. 2017 dia bagi apa? Donald Trump pula cukup 100 tahun, Disember 2017, dia mengisyaratkan Jerusalem sebagai ibu kota kepada Israel. Ini ikut. Kemudian lepas tu kita lihat berlakulah lebih kurang 2019 dia mula nak menubuhkan dia punya berlaku satu peristiwa besar. 2019 kita tengok dia buat satu terowong di bawah tanah di sebelah barat Masjid Aqsa. Dan terowong itu heboh sebab terowong itu sebenarnya adalah terowong daripada untuk tempat orang Islam dipecahkan, dibuat terowong untuk sebagai laluan haji, pilgrimage pada tahun itu. Dan selepas daripada itu baru kita tahu rupa-rupanya di bawah Masjid Aqsa dah ada kuil, synagogue dah ada dah di bawah Masjid Aqsa di tebing barat pada masa itu 2019 dia umumkan. Kemudian 2020 apa berlaku pada masa itu, kita sebut Donald Trump dengan perancangannya masa itu telah mengisytiharkan satu perjanjian
yang disebut Abrahamic Accord, perjanjian Abraham. Abraham ni ialah nama Nabi Ibrahim AS. Dan dalam perjanjian itu orang-orang Arab pada masa itu yang mula-mulanya musuh kepada Israel, Yahudi, maka mereka telah mengiktiraf Israel dan Yahudi. Proses untuk normalisasi. Jadi tahun 2020 ni bermulanya perancangan Agenda 21. Mereka telah menjadikan orang Arab boleh berkawan, boleh berbaik-baik, maka boleh mengiktiraf. Keluar statement daripada Prince, kita kata raja-raja, putera raja Saudi, putera raja UAE dan sebagainya. Muhammad bin Salman contohnya, dia tersebut kepada orang Palestin, tak payahlah gaduh-gaduh. Kita ni agama yang peace, agama selamat, agama aman. Maka bagi je lah Baitul Maqdis kepada dia orang. Bagilah Tel Aviv. Kalau kamu nak tanah, kita buat satu Masjid Aqsa yang baru, Baitul Maqdis yang baru, kita buat dekat Saudi, dia kata. Kita boleh buat kat mana-mana. Saya boleh bagi tanah, dia kata. Kita tak payah nak bagi je lah. Macam itu. Sampai peringkat macam itu Muhammad bin Salman menyatakan. Dan perkara ini terus berlaku sampai kepada hari ini. Dan kita melihat bagaimana perkara yang berlaku itu adalah merupakan perancangan-perancangan mereka, sehinggalah mereka merancang untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Mereka rancang sebenarnya tahun 2022 sehingga 2024 untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Jadi dah banyaklah terowong, dah banyaklah peristiwa-peristiwa yang mereka buat untuk nak meruntuhkan Masjid Al-Aqsa ini. Tapi Allah tak izin. Setakat ni Allah tak izin. Baik, saya sebut kat sini di akhir-akhir nanti, Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bagaimana akan berlaku pertempuran yang hebat di antara orang Islam dengan orang Yahudi. La takum as-sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Yahudi, orang Islam perang dengan orang Yahudi. Jadi kita tengok pula tadi tu Naqsah ni maknanya hari-hari kekalahan. Lepas daripada 1948 tu kalah je, lawan kalah, sehinggalah pada tahun 1987. 1987 berlaku satu peristiwa intifadah. Ini cukup kurang lebih 40 tahun 40 tahun yang pertama. Kalau kita tengok dalam ayat Allah, Allah menggambarkan kepada kita tentang bagaimana 40 tahun yang pertama, orang yang akan diberikan pembebasan ketika Bani Israel diarahkan, diwajibkan untuk pergi membebaskan bumi yang disucikan, Palestin, bersama Nabi Musa. Maka mereka kata apa? Kamu pergilah dengan Tuhan kamu. Maka Allah jadikan mereka sesat di padang pasir selama 40 tahun. 40 tahun hukum kepada Bani Israel tidak mahu membebaskan Baitul Maqdis ataupun Masjid Al-Aqsa ataupun Palestin pada ketika itu. Maka kata Syekh Ahmad Yasin, pada tahun 1987 Allah izin berlaku satu intifadah, kebangkitan apa? Anak-anak bangkit baling batu pada askar Israel, baling. Akhirnya lebih kurang 2,000 orang dibunuh, ditembak. Termasuklah ibu-ibu pula kena tembak. Akhirnya mereka pun lawan dan pada 1988, tepat 40 tahun 1948, maka pertama kali Israel angkat tangan minta berdamai dengan anak-anak Israel. Maka inilah digambarkan oleh Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, bagi itulah tanda-tanda bermulanya kemenangan demi kemenangan. Dan kita lihat selepas daripada intifadah yang pertama itu, setiap kali pertembungan berlaku, setiap kali berlaku pertembungan, peperangan di antara orang Palestin dengan orang-orang Israel, maka sedikit demi sedikit orang Israel mula minta surrender, angkat tangan. Dia bom Gaza sampai 30 hari bom Gaza habis, banyak kerosakan berlaku, tetapi akhirnya bila Gaza balas, mereka minta berdamai. Jadi insya-Allah digambarkan oleh Syekh Ahmad Yasin dalam tafsirnya bagaimana dikata insya-Allah kita akan mencapai kemenangan dan kita sedang menuju kepada kemenangan.
Dan berkatalah Syekh Ahmad Yasin dalam keterangan dia itu, insya-Allah sebelum 40 tahun yang kedua, maknanya 80 tahun iaitu 2028, sebelum 2028 insya-Allah kita akan menang. Inilah yang digambarkan oleh Syekh Ahmad Yasin, yang dipegang oleh majoriti, hampir semualah pejuang-pejuang yang ada di Palestin. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita dah tahun 2022. 2022 maknanya nak sampai ke 2028 lebih kurang 6 tahun lagi. Kalau ikut kepada Syekh Ahmad Yasin, insya-Allah kita akan menang pada tahun 2027. Itu kata dia, ini perkataan dia. Kalau 2027 kita ada lebih kurang 5 tahun lagi. Betul? 2027 5 tahun. So 5 tahun, yang katakanlah mungkin kita ada setahun atau 2 tahun sebelum pertempuran besar berlaku, sama ada bencana alam yang teruk ataupun ekonomi yang teruk, apa sebagainya. Mungkin 2023, 2024 kita akan berhadapan dengan pertempuran yang hebat. Selepas itu insya-Allah kemuncak pada al-malhamah al-kubra, peperangan yang besar membawa kepada kemenangan umat Islam. Jadi itu pengajaran yang kita tengok daripada Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj yang kita tengok, kita sambut pada hari ini, jangan kita hanya fikir tentang solat sahaja. Solat ini adalah sebahagian daripada pengajaran dalam Isra Mi'raj. Tetapi yang lebih penting lagi, solat bagaimana yang diperlukan untuk membina kekuatan tadi, solat-solat yang khusyuk tadi. Kerana apa? Solat itu adalah bekalan asas setelah iman. Setelah kita beriman, setelah kita mengambil Islam, maka solat menjadi bekalan yang paling asas untuk amalan-amalan untuk berjuang pada jalan Allah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj, Allah membekalkan solat untuk kita memperkuatkan barisan umat Islam, supaya mereka boleh membebaskan Al-Aqsa, insya-Allah dalam masa 7 tahun. Jangan cakap 7 tahun dah nampak macam lama kan. Tak lama, sekejap je. Saya ingat 2 tahun, 3 tahun ni kita nampak dah. Malahan dengan keadaan tanda-tanda yang sekarang, kemungkinan besar lebih awal kita akan melihat pertembungan demi pertembungan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan Allah, bila kita melihat Isra Mi'raj, kita adalah melihat juga apakah dia maksud Isra Mi'raj itu dalam konteks perjuangan. Dan bila tengok dalam konteks perjuangan, maka hendaklah kita lihat di mana kedudukan kita sekarang. Di mana kedudukan kita sekarang. Kalau kita kata kita telah bersedia, macam mana persiapan kita? Kalau kita solat, macam mana solat kita? Kalau kita ukhuwah, macam mana ukhuwah kita? Kerana sebelum daripada kemenangan, kita akan bertembung dengan kesusahan yang banyak, kesusahan yang hebat, sehingga menyebabkan mungkin kita akan bergaduh sesama kita akan bergaduh. Mungkin kita berpecah. Mungkin akan ada tuduhan-tuduhan sesat dan menyesatkan. Ni golongan sesat, ni golongan sesat. Mungkin akan timbul perkara-perkara tersebut. Jadi kata Imam Syafi'i, ketika berlakunya huru-hara yang demikian, maka kamu tengok siapakah mereka, ulama ataupun orang-orang yang kamu jadikan sebagai panduan. Maka kamu tengoklah siapa yang paling banyak dibenci oleh musuh. Musuh benci siapa? Musuh sasarkan siapa? Jadi kalau ulama benci, kalau ulama itu dibenci oleh musuh, ramai musuh dia seperti Yahudi, Nasara dan seangkatannya, maka insya-Allah itulah ulama yang betul. Walaupun satu dunia kata dia sesat. Tetapi siapa pula ulama-ulama yang akan menyesatkan orang lain? Kan ketika mana sebelum Dajjal keluar, yang mana Nabi gambarkan yang aku lebih bimbang daripada Dajjal itu sendiri ialah a'imma mudillin, pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin ni dia boleh jadi umara, pemimpin politik contohnya, ataupun boleh jadi ulama, pemimpin agama sekarang ni kan. Jadi kita lihat siapakah orang-orang yang menyesatkan itu. Maknanya kalau Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata, tengok siapa yang bersama dengan musuh Islam, bersama dengan Yahudi, baik dengan Nasara, maka mereka lah ulama dan umara yang menyesatkan.
Ini kata-kata Imam Syafi'i. Dan tuan-tuan Allah, apa yang digambarkan oleh Rasul SAW sendiri, nak tahu mana satu kita nak ikut ni. Banyak sangat ni pening kepala. Kata Rasul SAW, seseorang pemimpin itu akan diberikan kebaikan sekiranya yang menasihatnya itu adalah orang-orang yang baik, yang soleh. Tengok siapa penasihat dia. Kalau penasihat itu orang yang soleh, yang bertakwa, maka dialah pemimpin yang dianugerahkan kebaikan padanya. Tetapi kalau penasihat-penasihat itu buruk, akhlaknya buruk, cinta dunia, cinta kepimpinan, cinta kepada maksiat, maka pemimpin itu adalah pemimpin yang buruk, yang tidak diberikan kebaikan, maka jauhilah mereka. Jadi sebab itu di sini kita akan sampai satu waktu nanti, bila dah sampai pemuncak, kita dah gelap dah, tak nampak dah mana satu nak ikut ni. Pening kepada orang ni cakap macam ini, orang ni cakap macam itu, kan, bertembung. Sekarang ni dah bertembung dah pun, kan? Kalau kita tengok dah bertembung dah. Jadi kita tengok siapa yang bersama musuh, maka jangan ikut dia. Siapa yang tidak bersama musuh, yang musuh mencari dia, maka itulah ulama-ulama yang kita boleh ikut dia, insya-Allah. Itulah insya-Allah sebagai panduan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak peristiwa Isra' Mi'raj ini dapat memberikan sedikit panduan kepada kita bahawa sesungguhnya hidup ini adalah satu perjuangan, dan sekiranya kita tidak berjuang, maka supalah kita dah mati, tak ada kehidupan, insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min al-ma'sam wal madram. Allahumma inna na'udzubika min an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.